wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang memang Allah Ta'ala buka peluang seluas-luasnya bagi setiap hamba yang beriman untuk mencari redha Allah dan untuk mencari pintu untuk nak berjinak-jinak dengan Allah. Dan Allah buka pintu seluas-luasnya untuk hamba ini minta ampun dengan Allah, taubat dengan Allah. Jangan sampai tuan-tuan bila kita habis saja Ramadan nanti, habis saja kita puasa, Allah Ta'ala masih tak ampunkan dosa kita. Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di bulan Ramadan, diberi pula kita ni kekuatan untuk nak puasa bulan Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadan, tiba-tiba habis saja Ramadan Allah masih tak ampunkan dosa kita, maka malaikat mendoakan kecelakaan atas orang ni. Dan Nabi mengaminkan doa malaikat. Ini satu gambaran kepada kita tuan-tuan, tidak semua orang yang berpuasa itu mendapat keampunan Allah. Tidak semua. Dan tidak semua dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah dengan sebab puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan yang tinggi ini pun masih lagi tidak ada jaminan untuk Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan, apatah lagi dengan amalan-amalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa proses untuk membersihkan diri tuan-tuan bukan cukup setakat kita puasa sahaja, tidak. Dan bukan setakat kita puasa saja, bahkan kita kena ambil jalan-jalan yang lain. Sebab yang menggagalkan kita, sepatutnya puasa Ramadan ni tuan-tuan, dia membukakan kita pintu untuk berjinak-jinak dengan Allah. Sepatutnya gitu. Orang yang berpuasa ni besarnya kelebihan, Allah Ta'ala nak bukakan dia pintu takwa. Bila terbuka pintu takwa, terbukalah pintu taubat. Bila dia taubat, bersih diri dia. Apabila puasa yang kita jalankan ini tidak membukakan pintu takwa, jauh sekali nak taubat, maknanya tentu ada masalah, tentu ada penyakit yang menyekat amal kita. Yang disebut oleh pengurusi tadi, kita nak bincang penyekat amal. Ya, penyekat amal ni. Ataupun sebab-sebab menyebabkan amal kita ni tak jadi tuan-tuan. Sebab apa amal kita tak jadi? Berbagai-bagai pandangan ulama yang sebelum pada ni pun saya dah beritahu dah banyak perkara. Dan hari ini saya nak beritahu pendapat ulama-ulama yang lain pula yang mengikut pengalaman yang telah mereka lalui, bahawa banyak sangat perkara yang menyebabkan amal kita ni tersekat. Allah tak terima tuan-tuan. Ya, dulu saya pernah beritahu antaranya yang pokoknya ialah orang yang fasik. Dan orang yang mengekali fasik juga Allah tak terima. Fasik ni dosa besar tuan-tuan. Sama ada sekali kita buat dosa besar dengan kita melakukan dosa-dosa besar ataupun meninggalkan satu yang wajib, itu dosa besar. Bila sekali buat dosa besar
dan kita tak balik pada Allah semula, tak minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh dengan dosa besar yang kita buat, maka orang itu dipanggil orang yang mengekali fasik. Dan fasik ni Allah kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tak beri petunjuk, hidayah, cahaya tak masuk pada orang yang fasik walaupun amal dia banyak. Walaupun amal dia banyak, puasa Ramadan ni dah puluhan tahun dah, semayang fardu dah puluhan tahun dah dia buat, semayang sunat tarawih ni tak miss, tabaruk bulan Ramadan ni banyak sungguh. Tapi oleh kerana dia seorang yang mengekali fasik, maka Allah kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tak beri hidayah, tak beri petunjuk, tak masuk cahaya pada hati orang yang fasik walaupun banyak amal. Bila cahaya Allah tak masuk pada hati orang yang fasik, tuan-tuan, itu sebab, dan bila cahaya tak masuk menyebabkan walaupun amal dia bertambah, tapi tidak membukakan hati dia untuk mengenal, untuk kenal, untuk kasih, untuk takut kepada yang suruh dia buat amal, iaitu Allah. Hari ini kita tak nampak Allah, tuan-tuan. Kita tak nampak Allah dengan mata hati kita. Sebab tu kita tak mampu untuk mencintai Allah sebagaimana kita mencintai kita sendiri. Kita tak mampu nak cinta Allah, tak mampu nak kasih Allah, tak rindu pun ke Allah Ta'ala, tak seronok pun kita ibadah untuk Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah. Sebab apa tak kenal Allah? Cahaya tak masuk. Sebab apa cahaya tak masuk? Fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu proses yang Allah dah beritahu pada kita. Tak kenal Allah kerana hati kita ni gelap, tuan-tuan, ditutupi oleh titik-titik hitam yang banyak disebabkan dosa-dosa yang lama. Allahu Akbar. Contoh, tuan-tuan, contoh kita ni tersekat daripada ibadah, tersekat untuk ibadah, ataupun tersekat untuk dapat nikmat dalam ibadah, tersekat daripada dapat kebajikan. Sebagai contoh, cuba kita ingat nikmat yang Allah beri kita ni banyak sungguh nikmat, tuan-tuan. Nikmat duniawi ada, nikmat ukhrawi pun ada juga. Nikmat duniawi ni banyak kita boleh nampak, nikmat ukhrawi ni kita pun nampak juga, semayang kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran. Bila kita ingat kepada nikmat yang Allah beri, tuan-tuan, ada tak kita rasa seronok sangat dengan Allah, rasa terima kasih ya Allah kerana kau tolong beri aku nikmat yang banyak ni. Sebagaimana seronoknya kita bila orang beri kita makanan untuk nak buka puasa. Kita jumpa kawan kita tengah jalan, dia beli ayam golek, dia beri kat kita hadiah, nak ambillah buka puasa. Kita suka, masya-Allah, terima kasih tu sampai nak cium tangan dia, terima kasih pada orang yang beri sesuatu pada kita. Seronoknya kita seronok kepada Allah Ta'ala yang beri kita nikmat lebih daripada tu lagi, sebagaimana kita seronok pada orang yang beri pada kita tadi. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Kalau tak seronok dengan Allah yang beri nikmat pada kita, bagaimana kita nak kasih pada Allah yang beri nikmat? Kita tak seronok dengan Allah, bagaimana Allah pula nak kasih pada kita? Kita tak seronok dengan Allah, bagaimana Allah Ta'ala nak buka rahmat untuk kita? Bagaimana tanda kita sebagai seorang yang syukur dengan Allah kalau kita tak kasih, tak syukur dengan Allah yang beri nikmat? Sedangkan tanda syukur hamba terhadap Allah ialah bukan dengan perkataan, tuan-tuan, bukan perkataan Alhamdulillah, itu hanya perkataan, tetapi dengan suka hati kerana memandang Allah ni sangat baik beri kita nikmat. Itu syukur. Dan orang kalau ada perasaan ini, tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu suka dengan nikmat yang aku beri pada kamu, kami akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, ingat baik-baik, kalau kamu kufur azabku ni sangat pedih. Allah beri amaran kita gitu. Allah beri amaran.
Sekarang ni kita lupa dengan Allah. Tak, kita lupa dengan Allah. Bila kita lupa dengan Allah, hakikatnya kita sekarang sedang berada di atas azab Allah. Sekarang ni kita ni sedang kena balak daripada Allah Ta'ala. Sekarang. Kenapa? Kerana tak syukur dengan nikmat Allah. Allah tak pernah minta kita supaya kita balas nikmat yang Allah beri kat kita. Allah tak pernah minta, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tak kuasa nak balas. Tak kuasa nak balas nikmat Allah. Satu nikmat, tuan-tuan, nikmat mata aja Allah beri kat kita, tuan-tuan. Masya Allah besarnya kelebihan. Mata aja, belum nikmat lain lagi. Dah tak kuasa kita nak balas. Nak hitung pun tak kuasa. Bagaimana Allah nak minta supaya kita balas? Sebab tu Allah tak minta kita balas. Cuma Allah minta kita syukur dengan nikmat aku. Ya, Allah minta kita syukur dengan nikmat. Sekarang ni kita masih gagal lagi untuk menunjukkan sikap kita yang kita syukur dengan nikmat Allah. Sebab tu Allah hijabkan kita sampai kita tak dapat kasih pada Allah. Tak kasih pada Allah. Tak dapat kasih lagi kerana hijab yang datang pada hati kita. Selagi mana, tuan-tuan, kita tak buka hijab ni, maka selagi itulah kita akan tersekat ibadah kita dengan Allah. Tersekat kemanisan ibadah dengan Allah. Semua tersekat, tuan-tuan. Disebabkan kita tak kasih, kita tak syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Bagaimana nak syukur dengan nikmat ni, tuan-tuan? Nak syukur dengan nikmat Allah ni macam mana? Banyak sangat dah Allah beri kat kita. Allah tak berkira beri kat kita, tuan-tuan. Dia tak berkira. Kalau Allah berkira-kira macam kita, dah lama kita ni disekat. Kerana apa? Kerana kita banyak lupa dengan Allah. Patutnya Allah tak beri dah nikmat kat kita ni. Kita menangguhkan taubat dengan Allah Ta'ala. Berjalan atas bumi Allah, banyak dosa dengan Allah. Patutnya Allah dah tak beri dah kita nikmat yang lain. Cukup dah setakat tu. Tapi Allah tak berkira. Dia beri juga, tuan-tuan. Tapi kita tetap tak syukur juga. Tetap tak syukur juga. Bagaimana nak syukur, tuan-tuan? Ambil masa untuk menyebut nikmat Allah. Ambil masa untuk ingat. Bulan Ramadan, satu bulan yang beri peluang yang luas bagi kita disebabkan kesibukan masa kita tak banyak kot lain. Sepatutnya kita kena ambil sebahagian masa kita. Tak sempat siang, ambil waktu malam untuk kita nak bercakap dengan Allah, khusus bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta selalu dah kita minta dengan Allah. Pas sembahyang kita minta dengan Allah. Sudah sembahyang tarawih kita minta dengan Allah. Sudah sembahyang fardu kita minta dengan Allah. Sudah baca Quran kita minta dengan Allah. Bercakap dengan Allah bila, tuan-tuan? Cakap nak beritahu Allah ya kita ni banyak ambil nikmat dan banyak kita buat maksiat dengan Allah, banyak kita lupa Allah. Perlu bercakap. Nabi SAW kalau dia bangun sembahyang malam, selepas takbiratul ihram dia bercakap dengan Allah, doa iftitah yang sangat panjang. Bukan doa iftitah yang kita baca ni, lebih lagi melebihi qadar Fatihah, bercakap dengan Allah belum masuk pada Fatihah. Itu akhlak Nabi terhadap Allah. Pasal apa mustahab bercakap dengan Allah, tuan-tuan? Itu proses untuk kita nak dapat kemanisan, kelembutan hati kita dan ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Kita tak banyak masa bercakap dengan Allah. Sepanjang Ramadan, tuan-tuan, dan hari yang ke-17 hari ni. Hari yang ke-17 dah masuk nisfu Ramadan dah. Masuk hari yang ke-17, malam yang ke-18, malam ni tak bercakap pun dengan Allah. Walaupun 5 minit. Tak bercakap dengan Allah. Nabi tiap-tiap malam cakap dengan Allah. Sahabat-sahabat ikut jalan Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat dapat kejayaan. Kenapa? Dia ikut jalan Nabi. Orang yang nak berjaya, tuan-tuan, sama ada dalam perjuangan, dalam jihad, dalam ibadah, dalam kerja dakwah, dalam kerja sebagai muallim, mudaris, muaddib, mesti ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ambil jalan Nabi, mereka akan dapat kejayaan. Orang yang tak ambil jalan Nabi tak akan berjaya walaupun banyak pengorbanan.
Walaupun banyak pengorbanan. Nabi sangat beradab dengan Allah. Dan Nabi sangat beradab dengan Allah. Nabi malu nak bersungguh sesuatu yang menjadi kesakitan dalam diri dia. Nabi malu nak bersungguh. Nabi pernah luka dalam perang Uhud. Nabi pernah dibaling batu kembali daripada Taif nak balik Mekah semula, berdarah-darah Nabi. Nabi malu nak bersungguh, sakitnya ya Allah, aku buat kerja agamamu, mengapa perkara ni boleh berlaku juga? Tak ada. Nabi malu nak bersungguh. Dalam keadaan lapar pun sama, Nabi malu nak bersungguh. Nabi kadang-kadang buka puasa hanya dengan buah tamar dan air sejuk saja. Tak ada makanan lain, roti-roti tak ada. Beberapa hari begitu tuan-tuan. Kadang-kadang Nabi bersahur bukan dengan buah tamar, dengan air sejuk saja dan berbuka dengan air sejuk. Nabi tak pernah bersungguh kerana tak ada makanan, tak pernah mengeluh tuan-tuan. Kita kadang-kadang hari puasa kita jumpa dengan panas, kadang-kadang jumpa dengan sejuk, sedaplah. Hari jumpa dengan panas, kadang-kadang terkeluar di lidah kita, panas betul hari ni, kering tekak-tekak. Itu perkataan yang sangat tidak beradab dengan Allah. Kenapa tuan-tuan? Dahaga dan kering tekak orang yang berpuasa itu kebajikan yang bertambah, kebajikan di atas kebajikan puasa. Kita puasa dah dapat kebajikan puasa tuan-tuan. Allah uji pula dengan panas, kering tekak. Itu kebajikan yang baru pula Allah nak beri. Tiba-tiba kita bersungguh dengan Allah, panas sungguh hari ni, penat, letih, sakit lutut-lutut. Bersungguh dengan kesakitan dalam ibadah, itu namanya orang bersungguh dengan Allah Ta'ala. Tak beradab dengan Allah. Nabi jauh sekali. Bila banyak perkara yang kita tidak beradab dengan Allah, maka penyebab kedua mengapa amal kita tersekat tuan-tuan. Yang pertama tadi tak syukur dengan Allah, yang kedua kerana tak beradab dengan Allah. Yang ketiga tuan-tuan, ibadah kita dah buat dah, sembahyang dah, puasa dah, macam-macam dah kita buat, tetapi masih lagi belum kita tunjukkan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala yang kita laksanakan ibadah yang dia suruh tadi dengan gemar hati, dengan suka hati. Tak macam bangun tengah malam nak tengok Jerman lawan Argentina. Orang minat bola tuan-tuan, dia sanggup jaga malam pukul 3 pagi, sanggup mengambil masa tambahan pula sampai sejam lebih, kat 2 jam nak tengok bola. Dia tak malu dengan Allah kerana tak dapat lapangkan masa 5 minit untuk sujud pada Allah. Dia tak malu dengan Allah. Kita tak malu dengan Allah. Kita tengok hari-hari tengok bola. Tak tahulah tuan-tuan, takut tuan-tuan dengar fatwa ulama kata tengok bola menambahkan kebajikan dalam ibadah. Tak tahulah, takut ada macam tu. Saya tak dengar lagi. Cuma ulama daripada Libya baru-baru ni memfatwa boleh mentakhirkan sembahyang kerana tengok bola. Itu dia sebut, mentakhirkan sembahyang tengok bola. Tak payah fatwa, hukum dah ada. Persoalan sekarang, beradab ke tidak kamu dengan Allah? Nak takhirkan sujud pada Allah kerana sesuatu yang mensia-siakan masa kamu. Bukan lagi masalah haram tak haram tuan-tuan, boleh tak boleh. Beradab ke tidak kita dengan Allah? Takhirkan sujud kita pada Allah. Yang Nabi kata, afdal sembahyang itu tepat pada waktunya. Beradab ke tidak kita dengan Allah? Mentakhirkan sesuatu urusan yang tidak berkait dengan agama. Sanggup mentakhirkan sujud pada Allah. Kalau kita mati ikut celah-celah tu macam mana tuan-tuan? Tak malukah kita dengan Allah Ta'ala? Tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah ataupun tidak masuk pada ibadah dengan gemar hati, dengan suka hati, penyebab kepada tersekat juga amal kita. Setidak-tidaknya tersekat kemanisan amal. Sebab apa kita sembahyang tak seronok tuan-tuan? Sebab apa kita puasa tak seronok? Kerana kita puasa bukan dengan sungguh-sungguh, tapi kerana terpaksa. Allah hantar Ramadan
Tak puasa kan masuk neraka, sudah kita sakit pula. Puasalah malas-malas pun. Kita buat ibadah tapi malas-malas. Macam orang sembahyang tarawih dengan malas-malas, tak gemar hati. Kalau imam lambat berhenti sikit bacaan, teguh, aku tak setuju imam ni, panjang sangat. Aku tak setuju. Hatinya protes. Ini juga penyebab kepada tersekaknya amal ataupun tersekak kemanisan amal kita. Allah tuan-tuan, cuba kita cek balik ibadah kita yang lepas. Berapa waktu semayang yang bila kita duduk kat rumah, orang azan je, suka hati kita nak pergi sujud pada Allah di masjid. Berapa waktu yang ada sepanjang umur kita tuan-tuan? Ada tak? Kalau tak ada lagi tuan-tuan, sudah beri jawapan kepada kita bahawa amal kita yang lalu, yang sudah-sudah, belum dapat menghasilkan hidayah Allah Ta'ala. Kita hanya diberi taufik oleh Allah, tetapi kita tidak diberi hidayah oleh Allah. Hanya setakat taufik dalam agama. Kekuatan untuk amal itu ada tuan-tuan, tapi cahaya daripada amal tak ada. Tak ada. Tak seronok masuk amal, tak seronok. Tapi kalau orang ajak makan, Allah Masya Allah, orang ajak kita makan, malam ni lepas tarawih kita makan nasi Arab. Oh tak gini seronok dah ni, sedap malam ni, kambing. Sedap dah, seronok dah hati ni nak pergi malam ni. Dapat seruan, dengar seruan azan, hayya 'alas salah, mari semayang. Hayya 'alal falah, mari kita pakak-pakak menuju kejayaan. Tak seronok tuan-tuan. Bangun juga subuh, bangun dengan penat-penat begitulah. Mari juga jemaah, mari juga semayang, tapi bukan dengan seronok-seronok hati. Mari gitu ya. Itu jadi sebab amal kita tersekak ataupun tersekak kemanisan amal. Yang keempat tuan-tuan, banyak mengikut nasihat syaitan. Banyak mengikut nasihat syaitan. Apa dia nasihat syaitan tuan-tuan? Syaitan kata, beli banyak-banyak sikitlah makan buka puasa tu. Makan banyak-banyak sikit, yang sedap-sedap sikit. Tu syaitan mengajar kita, pilih makanan yang sedap-sedap. Dia tak ajak kita pilih makanan yang ada barakah, dia tak ajak. Dia ajak pilih makanan yang sedap-sedap. Bulan puasa ni, syaitan ada juga, apa tak adanya, banyak tuan-tuan syaitan. Syaitan ni daripada jin dan manusia. Tidak semua jin ditamat oleh Allah. Tidak semua makhluk jin ditamat oleh Allah. Ada yang dilepaskan. Yang mengalir dan darah kita ni ada hari-hari tuan-tuan. Sentiasa mengajak kita. Dia berkawan dengan nafsu kita, dia mengajak kita kepada kelalaian. Sebab tu dalam bulan puasa ni sanggup lagi kita buat sesuatu yang tak sepatut kita buat. Kita dah belajar tuan-tuan. Antara perkara yang membatalkan pahala puasa ialah buang masa dengan sia-sia. Antara perkara yang menyebabkan kita ni dihina oleh Allah Ta'ala walaupun tak sampai tahap haram ialah kita mensia-siakan malam-malam Ramadan kita. Malam-malam Ramadan ni malam-malam yang penuh dengan barakah tuan-tuan, yang sepatutnya kita cari jalan untuk nak dekat dengan Allah, tapi ada masa lagi untuk benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Allah marah tuan-tuan. Walaupun tak sampai tahap dosa, tapi Allah marah. Bila Allah marah, walaupun tak sampai tahap dosa, maka kita tersekat daripada Allah juga. Kita tersekat juga tuan-tuan. Syaitan nasihat kita makan minum, dia nasihat kita. Nak buka, dia nasihat kita makanan macam mana. Nak sahur, dia nasihat kita makanan macam mana. Lepas buka, dia nasihat kita, jangan tergesa-gesa sangat nak sembahyang maghrib tu. Biar nasi jatuh ke perut dulu. Pandai setan bisik kita. Kalau kita fikir pula, siapa suruh makan nasi masa nak buka? Bila Nabi ajar kalau kita cerdik? Nabi menyegerakan sembahyang maghrib sama ada di bulan Ramadan ataupun tidak Ramadan. Menyegerakan sembahyang maghrib kerana apa? Kerana waktunya singkat. Segera. Sehingga Nabi tak sembahyang sunat maghrib qabliyah walaupun Nabi tak marah. Sahabat sembahyang sunat maghrib qabliyah
Sekadar Nabi keluar daripada rumah dia, naik ke mihrab itu. Masa singkat sangat. Sebentar sangat ya. Kita tuan-tuan buka puasa makan nasi kerabu pula. Sini mungkin tak ada nasi kerabu tuan-tuan. Kalau ada pun sama. Ayam bakar nak kunyah tu saja, nak kunyah tu kunyah. Tambah dah 7 biji dah. Air dah 4 gelas dah. Nasi pula. Kuih lagi. Rasa mulut. Isap okok pula. Saya jumpa seorang tu isap okok 2 batang sekali isap lepas maghrib. 2 batang tuan-tuan. Aku nak puas hati. Saya tak pasti dia betul tak betul. Tapi cakap baik. Saya tengok dia bercakap. Okey. 2 batang kali isap. Nak ganda. Kodok. Punya kepala otak dia masuk air. Dekat isyak sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib beri salam, orang azan isyak. Oh, sudah molek dia kata. Ngam-ngam. Tak tahu itu dah makan bahagian syaitan. Kena segera tuan-tuan. Nabi ajar kita berbuka puasa dengan sesuatu yang tidak kena dengan api. Buah tamak tak kena dengan api, air sejuk tak kena dengan api. Sebab apa? Untuk menstabilkan jasad kita yang dalam keadaan panas kat dalam. Diajar. Kita tak puas hati kalau tak makan nasi-nasi ni tuan-tuan. Tak puas hati kita. Lepas tu kalau kita buka puasa penuh dengan makanan. Kalau pergi Mekah tuan-tuan, tak kira penuh tak penuh, sampai masa dia komat tinggal makanan semua sekali. Kat Mekah. Madinah pun sama. Kita kalau tak bersinar perut buncit kita tu, lagi tak berhenti makan. Makan. Sudah tarawih ni makan pula. Sebelum tarawih tu asyik nak berjoget je. Rupanya mengantuk. Mengantuk. Jangan ikut nasihat syaitan. Yang kelima, sebab apa? Yang amal kita ni tak seronok ataupun kita disekat, kerana tidak ingat bahawa mati itu sedang menunggu kita. Kata Zunun Al-Misri. Tak ingat bahawa mati sedang menunggu kita tuan-tuan. Umur kita ni dah lanjut dah. Banyak dah janggut dah putih. Saya pun janggut dah putih. Muda lagi, bukan tua pun. Baru 46, janggut dah putih. Anak baru 10. Tak cukup lagi 12. Nak 12 lagi. Nak 2 lagi paling tidak, nak cukup 12, satu tim bola sepak. Kita tak rasa yang mati ni sedang menunggu kita tuan-tuan. Mati ni bila-bila masa je boleh mari. Bila-bila masa. Zaman sekarang pula, Masya Allah. Bila kita tak rasa yang mati tu menunggu kita, sedangkan kita ibadah ni untuk bekal mati. Tujuan kita ibadah ni untuk nak bekal mati tuan-tuan. Bukan bekal hidup. Bekal hidup dah cukup, dah duit banyak dah kita ni. Kita buat amal nak jaga bekal mati, nak cari bekal untuk nak mati. Bila kita mati kelak, inilah kita nak ambil. Nak seronok dengan amal yang kita buat hari ni. Kalau kita tak rasa mati tu dekat tuan-tuan, kita buat amal pun lebih kurang. Buat amal lebih kurang, asal buat je. Macam semayang, dah lama semayang. Kita tak fikir pun, bagaimana aku nak baikkan sembahyangku. Kita puasa dah lama, bagaimana aku nak baikkan puasa aku. Tak fikir pun. Kenapa? Kerana rasa mati tu lambat lagi. Rasa mati tu lambat lagi. Jadi bila rasa mati lambat lagi, kita rasa biasa, tak apalah. Satu masa Allah berilah aku petunjuk, kekuatan untuk nak baikkan amal. Sekarang tak apa. Kita kena rasa mati tu hampir tuan-tuan. Jangan duk rasa lama lagi. Menyesal kita kelak, menyesal sungguh. Tak sempat nak bagi amal, Allah dah ambil kita. Subhanallah. Kita dah buat amal, tapi tak baiki amal kita. Saya selalu sebut, semayang kita. Dulu semayang sampai sekarang, dah 20 tahun semayang. Tasbih rokok, tak reti lagi apa dia yang kita sebut. Tasbih sujud, tak reti lagi apa makna subhana rabbiyal a'la. Tak reti lagi. La ilaha illallah. Tasbih rokok, tak reti lagi. Tasbih sujud, tak reti lagi.
Doa iftitah tak erti lagi apa makna dia. Doa tasawuf akhir tak erti lagi apa makna dia. Masya Allah. Bagaimana sembahyang nak baik? Nak baik kat mana tuan-tuan? Berzikir rajin. Rajin kalau zikir. Aduna zikir tu rajin. Macam-macam bentuk zikir. Macam-macam bentuk wirid yang dia amal. Tapi tak faham apa pun. Itu antara tersekat juga kemanisan amal yang kita buat. Kenapa? Kerana kita tak memahami apa yang kita buat. Tersekat tuan-tuan, tak percaya tunggulah masa. Tunggulah. Kita akan tengok satu masa bila kita nak mati kelak, amal-amal yang kita buat ni tak datang kepada kita sebagai perisai, tak datang. Sepatutnya amal yang kita buat ni sebagai perisai datang kat kita nak halang daripada tipu daya syaitan. Kerana ilmu sudah diangkat oleh Allah. Masa dah mati ilmu diangkat oleh Allah. Nak kiamat ni, mati kiamat kecil bagi kita. Kalau dunia nak kiamat, Allah angkat ilmu daripada seseorang, Allah angkat Quran, semua sekali Allah angkat, hingga tak ada seorang pun yang menanggung ayat Allah Ta'ala. Masa tu kiamat akan berlaku. Sama kita tuan-tuan, kita nak mati, kiamat kecil bagi kita. Allah angkat semua ilmu-ilmu yang ada pada kita. Yang jadi perisai ialah amal soleh. Dan yang jadi perisai ialah amal soleh yang menyelamatkan kita. Kalau sekarang kita tak bina amal kita ni supaya jadi baik, bagaimana nak jadi amal soleh di sisi Allah? Sekarang kita tak bina tuan-tuan. Kita tak bina amal kita supaya jadi baik. Bagaimana nak jadi perisai kelak? Senang ke? Rumah kita kalau kita buat dengan dinding yang buruk-buruk, senang ya. Kelapur datang, orang baling batu pun tembus rumah kita. Kita nak bina kuat-kuat rumah kita supaya kena apa-apa tidak mudah roboh. Dalam masalah agama, masalah amal kita buat lebih kurang. Satu masa kita akan menyesal tuan-tuan. Itu yang dia minta dengan Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah baiknya ya Allah kalau kau takhirkan sedikit lagi masa kematianku ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang soleh-soleh ya Allah. Itu yang dia minta. Siapa beritahu? Allah dah beritahu pada kita. Ya Allah dah beritahu ni pada kita. Hal orang yang nak mati kelak, dia minta dengan Allah. Puncanya apa tuan-tuan? Kerana tak baiki amal sekarang. Tak baiki hubungan dengan Allah. Tuan-tuan baca Quran. Musim Ramadan ni ramai yang baca Quran. Satu juzuk satu hari. Ada orang letak Quran kat dapur. Ada orang letak Quran kat ruang tamu. Masa duduk kat dapur, baca Quran ni kat dapur. Selesai satu juzuk. Duduk kat ruang tamu pula baca Quran. 2 juzuk satu hari. Baca Quran. Kita tak nafi kelebihan pahala baca Quran. Tetapi alangkah ruginya kita tidak tadabburkan ayat Allah untuk memahami apa yang Allah nak pada kita. Kita ambil masa 2 jam tuan-tuan untuk baca Quran. Semata-mata kita baca. Tapi kita tak memahami apa yang Allah nak pada kita. Berbanding dengan kita ambil masa 10 minit baca ayat Allah untuk memahami apa yang Allah nak. Yang 10 minit ni lebih baik dan afdal daripada yang 2 jam yang kita baca. Tetapi kita tak fikir baca tu. Yang kita fikir banyak baca. Allah bukan nak kita banyak baca, nak banyak tadabbur, nak memahami apa yang Allah nak pada kita. Dalam Quran ni ada cerita, ada hukum, tawaran-tawaran yang Allah tawarkan pada kita. Kalau kamu jadi orang soleh dapat surga. Ini tawaran Allah. Iklan, Allah dah iklankan dalam Quran. Iklan kebahagiaan akhirat dah bagi. Amaran pun diberi dalam Quran. Akhirnya kita baca Quran 2 juzuk satu hari, tapi tak faham mana, tak banyak beri faedah kepada kita tuan-tuan. Nisbah kepada iman kita. Nak banding kita ambil tafsir Quran, kita buka tengok terjemahan, itu lebih baik daripada kita baca dengan tak mengerti apa-apa. Tapi trend kita orang Melayu ni nak baca. Dia trend baca tuan-tuan. Yang masuk tanding tilawah Quran tu, reti pun reti kau tak tahu tu makna-makna yang dia baca. Tak kira lah kita reti asalkan aku nak masuk tu ya. Macam kita juga. Tadarus Quran bagus bukan tak bagus tuan-tuan. Saya tidak mengatakan tak bagus. Bagus, tetapi alangkah besarnya manfaat kalau kita ambil masa yang 2 jam tadi, masya-Allah, nak tengok apa yang Allah sebut. Apa yang Allah cerita.
Bila kita baca Quran dengan tadabbur, memahami apa yang Allah nak, barulah Quran itu dikatakan hudal lil muttaqin, bawa cahaya kepada orang-orang yang takwa. Bukan seronok-seronok nak baca saja tuan-tuan. Macam juga zikir-zikir yang lain, macam juga wirid-wirid yang lain. Nak memahami. Kalau tak memahami, sia-sia. Faja'alnahu haba'an mansura. Kata ulama, ada yang kata boleh juga pahala sekadar ada maksud untuk ingat Allah, bukan atas diri bacaan. Ya, bukan atas diri bacaan. Banyak-banyak zikir yang kita bawa. Yang seterusnya yang keenam, berhenti berusaha mencari redha Allah kerana mencari redha makhluk. Ni paling banyak tuan-tuan. Kita hari ni kalau buat apa-apa, kita nak suruh orang suka dengan kita, bukan nak suruh Allah suka. Sebab itu kita sanggup buat apa saja asalkan manusia suka, tak kiralah Allah marah dalam perkara tadi. Nak ikut masa. Kalau kita nak bawa agama ikut zaman tuan-tuan, sudah kita. Zaman sekarang orang nak kepada yang canggih-canggih, nak yang tak nak dah cara-cara lama. Kalau kedua kahwin tak nak dah cara lama-lama tak nak. Nak cara baru pula. Nak pamerkan pengantin depan orang ramai. Sewa pelami mahal-mahal tak pengantin macam anak kera ke atas canggung. Tak kat depan tu. Soletkan muka dia pula. Nusa orang datang tengok. Cantiknya. Setidak-tidaknya. Jadi penyambut tetamu di depan pintu pagar rumah kita. Silakan. Pengantin laki-laki pun sambut. Pengantin perempuan pun sambut. Ya datang laki-laki perempuan, semua disambutnya, mempamerkan kecantikan. Itu Islam mana ajar? Siapa ajar buat gitu? Dalam rumah kita, isteri kita pun tak sebagusnya, tak baik. Keluar kat tetamu, laki-laki ada, tak baik. Ni depan pintu pagar rumah nak sambut. Tapi inilah yang generasi kita nak. Yang dunia kita nak hari ni. Kita fikir yang dunia kita nak, tak fikir yang Allah nak macam mana. Itu mendahulukan hak manusia, hak makhluk, mengenepikan hak Allah Ta'ala. Sampai mati pun tak akan dapat rasa kemanisan ibadah. Tak percaya, cubalah tuan-tuan. Kita sekarang ni boleh rasa dah, tak rasa lagi manis ibadah tuan-tuan. Kat mana salah dia? Mesti ada dalam banyak-banyak perkara tadi. Mesti ada. Sampai sekarang tak boleh rasa lagi manis ibadah. Seronok kau tengok ibadah? Tak tuan-tuan. Seronok tengok TV lagi dengan semayang. Tak seronok. Ini dah jadi bukti pada kita bahawa kita ni tak dapat rasa, disekat. Kita disekat oleh Allah daripada dapat rasa nikmat dalam ibadah. Kenapa? Mesti ada dalam banyak-banyak perkara ni. Mesti ada sebab. Kalau Islam nak ikut masa tuan-tuan, rosak Islam. Masa kena ikut Islam. Hadarah Islamiah. Jangan Islam hadari. Salah. Islam ikut masa, Islam hadari dia panggil. Islam kena ikut zaman. Hadari ni hadirlah ni, ya sekarang ni. Tak boleh. Zaman kena ikut Islam. Macam mana dunia kamu moden macam mana sekalipun, kamu kena ikut Islam. Kamu selamat. Tak ikut Islam tak selamat. Kalau Islam ikut sekarang sudah. Kadang-kadang kita ni terlalu mengikut keadaan semasa nak buat sesuatu perkara, terlalu mengikut keadaan semasa yang menyebabkan Allah marah kat kita tuan-tuan. Allah sangat marah. Kita perlu menyedari perkara ni supaya kita tidak dijahilkan oleh syaitan seterusnya. Syaitan sentiasa cari jalan untuk menjahilkan kita. Dah lama kita ada dah keadaan jahil. Anak-anak kita macam mana tuan-tuan sekarang ni? Kalau kita mati sekarang ni tuan-tuan, bangga kau kita kerana ada anak-anak yang soleh? Ada tak nampak? Yang kalau kita mati hari ni, anak-anak boleh jadi penebus kita di alam barzakh. Ada tak kita nampak? Semai jemaah anak-anak kita macam mana? Semai jemaah. Saya melatih pelajar-pelajar saya, walaupun mereka tu orang dhaif di sebuah ilmu, tak macam kita semua. Tapi saya cukup bangga dengan mereka. Walaupun mereka pernah dibuang sekolah,
Mereka penuh keluar penjara macam-macam tempat saya ni tuan-tuan, macam-macam. Tuan-tuan nak kongsi, pergi tidur satu malam. Pergi tidur. Macam-macam. Tapi kita cukup bangga bila kita ajak mereka ni jaga sembahyang Jumaat 5 waktu. Dia kat rumah belah-belah tahun tak pernah cukup sembahyang Jumaat 5 waktu, dia duduk kat kami. Kalau setahun dia duduk tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Kalau 4 bulan dia duduk tak pernah tinggal satu waktu pun sembahyang Jumaat, tak pernah tinggal. Ada di kalangan mereka yang lambat bangun. Terlambat bangun, terlambat hingga kita habis sembahyang. Dia nak sembahyang, dia tak akan sembahyang seorang, dia akan ajak siapa-siapa, teman aku sembahyang. Dan orang yang dia ajak lapang dada, boleh. Tak ada kata aku sembahyang dah, pandai-pandai kau, lambat sangat. Tak ada. Dia cari teman nak sembahyang tuan-tuan. Dia tarik kawan yang dah sembahyang ni, minta lagi. Sembahyang sekali lagi, ni adah balik, nak tupai sembahyang berjemaah. Dan kawan yang diminta senyum, boleh sama-sama. Walaupun mereka ilmu tak tinggi macam tuan-tuan, tidak kaya macam tuan-tuan, tidak terkenal macam tuan-tuan, tapi mereka tunduk pada Allah, Masya Allah, yang boleh kita ambil keinsafan. Allah boleh ubah mereka ni, Allah ubah. Yang sekolah tak jamin mereka ni, buang. Yang mak ayah tak jamin, masuk penjara. Bila dia tunduk pada Allah, kita tarbiyah melalui ibadah sembahyang, mereka mampu taat pada Allah. Dan kita rasa kadang-kadang mereka lebih baik daripada kita lagi tuan-tuan. Mereka lebih baik daripada kita lagi. Dan bulan Ramadan ni saya asuh mereka. Saya kata mulakan dengan Ramadan, bukan setakat mesti jaga sembahyang berjemaah, jangan ada masbuk. Mesti takbiratul ula dengan imam selama 40 hari. Nak ambil yang Nabi janji, Nabi buat jaminan, sesiapa yang sembahyang berjemaah 40 hari dapat takbiratul ula dengan imam, dapat 2 kelepasan daripada api neraka dan daripada nifak, penyakit munafik. Mereka boleh buat tuan-tuan. Walaupun dunia mereka dhaif, mereka dipinggirkan, mereka miskin, mereka tak ada ilmu macam kita, mereka boleh buat tuan-tuan. Allah beri kemuliaan. Seumur hidup kita nak ada satu tempoh yang kita mesti ambil. Saya nak ajak tuan-tuan sepenuh Ramadan ni, mudah-mudahan barakat tuan-tuan. Nak ajak tuan-tuan berazam sungguh-sungguh, sama ada bermula pada hari ini Zuhur tadi, nak selama 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari sembahyang berjemaah dengan imam, dapat takbiratul ula, takbir yang pertama. 40 hari tuan-tuan. Kita nak supaya Allah bersihkan jiwa kita daripada nifak. Apa dia nifak? Munafik. Tak seronok dengan agama, tak sungguh dengan agama, hasad dengki, takabur, riak, ujub, semua ni nifak tuan-tuan. Kalau tak bersih tadi, amalan kita tersekat, tak bersih juga. Tak bersih juga. Dan penyakit dalaman kita, bukan kita boleh basuh dengan pembersih kat dunia tuan-tuan. Kalau jasad kita kotor, boleh bersih dengan sabun. Tapi hati kotor, tak sampai sabun nak masuk ke dalam. Kalau masukkan juga, kita belum sampai basuh, masuk hospital dulu. Bukan boleh basuh dengan sabun tuan-tuan. Siapa boleh basuh? Allah sahaja. Malaikat tak boleh basuh. Allah sahaja boleh basuh. Dan nak Allah basuh, ambil jalan yang Nabi ajar, yang Nabi tunjuk jalan. Jaga sembahyang jemaah 5 waktu. Usaha jangan masbuk tuan-tuan. Bila orang usaha sembahyang tidak masbuk, dia mesti bersedia belum masuk waktu sembahyang, takut jadi masbuk. Itu Allah dah kasih dah. Allah dah kasih daripada seseorang. Belum masuk waktu dah sedia dah, takut masbuk ni, takut masbuk sembahyang. Bukan kata nak qomat baru siap ambil sembahyang. Kita kat rumah tuan-tuan, orang azan baru sibuk masuk bilik air. Kalau orang buka Quran ni, lambat lagi, 5 minit lagi. Nak berjalan datang berapa minit dah. Akhirnya selalu saja masbuk. Selalu je. Abdurrahman bin Auf
denda diri dia sendiri. Kenapa? Kerana lewat masuk pada semayang, tak dapat takbiratul ula dengan imam, dapat dalam rokok, hadiah habis semua dagangan dia, untuk semua hadiah habis, nak denda diri dia sendiri, tuan-tuan. Kita ada risau tak? Risau pun tak ada. Tak rasa bersalah dengan Allah, tak rasa rugi. Kalau hilang duit RM10, menyumpah habis anak-anak. Duit aku letak atas meja RM5, kat mana pergi ni? Aku nak beli rokok ni, kat mana pergi duit ni? Menyumpah ke anak-anak, tuan-tuan. Hilang duit RM5. Hilang kelebihan yang Allah jamin nak bagi kat dia, tak rasa apa-apa. La ilaha illallah. Hilang daripada kita nikmat akhirat, tak rasa apa-apa. Hilang nikmat dunia, cukup menderita. Ni kita, kepala kita dah sengit, tuan-tuan. Kepala kita dah masuk air. Kena baiki, tuan-tuan, kena baiki. Jadi yang terakhir tadi, jangan buat sesuatu untuk manusia, buatlah untuk Allah. Kalau Allah kata tak bagus benda ni, jangan buat. Walaupun orang kata bagus kalau kita buat, jangan buat. Pertahankan hak Allah. Orang yang pertahankan hak Allah, Allah beri kemuliaan kat dia, tuan-tuan. Nabi pertahankan hak Allah, Allah beri kemuliaan kepada Nabi. Walaupun sakit dibaling dengan batu, walaupun penat jauh berjalan, naik bukit turun bukit, bukan senang nak panjat bukit ke Taif, tuan-tuan. Kita pergi jalan kereta ni mudah je, 1 jam sampai. Pergi jalan kaki, tuan-tuan. Saya pergi tengok jalan tempat Nabi lalu jalan kaki. Saya tengok naik bukit tinggi, tuan-tuan, tinggi. Jalan ikut Nabi panjat bukit, subhanallah, tinggi. Nabi tidak mengeluh, tuan-tuan. Di balik batu, Nabi tidak mengeluh. Malaikat mari minta izin dengan Nabi nak balas balik, Nabi pun tidak mengiyakan, tidak suruh. Tapi akhlak Nabi terhadap Allah, dia bukan benci pada orang yang buat khianat kat dia, dia doa balik pada orang yang buat khianat kat dia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Panjang lagi doa Nabi. Ya Allah, berikanlah hidayah pada kaumku kerana dia tak tahu, ya Allah. Tengok adab Nabi dengan Allah Ta'ala. Baik sungguh akhlak Nabi, sehingga Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sungguh mulia. Allah puji akhlak Nabi. Allahu Akbar. Kita tak dapat pujian Allah lagi, tuan-tuan. Dan kita masih jauh nak dapat pujian Allah Ta'ala, masih jauh lagi. Nah, itu beberapa perkara yang saya nak kongsi sama-sama dengan tuan-tuan hari ini. Kalau nak dapat rasakan mandasan ibadah, kita kena sungguh-sungguh lawan tadi. Lawan sungguh-sungguh. InsyaAllah kita harap belum kita ni Allah ambil, tuan-tuan, kita dapat rasa sebentar nikmat sungguh kita ibadah pada Allah. Nikmat sungguh. Rasa nikmat sedekah, rasa nikmat tabarak, rasa nikmat sembahyang. Biar kita rasa belum kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Jalannya, tuan-tuan, kita ikut jalan Nabi. Harap reda Allah, tak harap reda makhluk. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah mulia, makhluk ni hina, tuan-tuan. Allah gagah perkasa, kita ni dhaif lemah. Allah yang maha mengetahui, kita ni jahil, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kena duduk situ. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, insyaAllah. Kita azam sungguh-sungguh. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah mengajar kita, kalau kamu sungguh-sungguh azam nak jadi baik, kamu masuk jalan baik, serah pada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. InsyaAllah Allah tahu nak uruskan kita, tuan-tuan. Allah tahu nak uruskan kita. Allah tidak zalim, tuan-tuan. Allah tidak zalim. Allah maha pengasih sangat. Allah maha penyayang sangat dengan kita. Nak kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kita ni yang jahil. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat-sangat jahil. InsyaAllah kita berjalan pada Allah. Tuan-tuan, mulai hari ini jangan tinggal sembahyang Jumaat. Ambil masa. Dalam umur kita kena ambil masa 40 hari. Jaga Jumaat. Takbir tu ulah dengan imam. Harapan kita Allah cabut, Allah basuh sifat munafik yang ada kat dalam hati kita, yang tak seronok dengan Islam, yang benci dengan Islam. Semoga Allah buang semua tadi, InsyaAllah, tuan-tuan. Sebelum mengakhiri, macam biasa, saya bukan nak minta, nak iklan.
siapa-siapa yang nak kongsi sama-sama kerja-kerja amal ni, maka madrasah kami tengah ada pembinaan lagi. Tu pembinaan asrama perempuan, tempat musalla perempuan. Kalau tuan-tuan rasa nak kongsi sama, bukan minta tuan-tuan elan tak beri tak apa, insya-Allah. Allah Maha Kaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, di belakang sana kita telah bentang sejadah bagi memperdana menurut Ustaz dalam pengurusan madrasah dan dakwah fi sabilillah.